Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, sidang jamaah Kuliah Khazanah Islam Masjid Wak Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang barakat ini kita bertemu dalam Kuliah Khazanah Islam episod yang ke-35 dengan tajuk menghidupkan malam-malam Ramadan dan hikmah bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Sekali lagi Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan setelah kita berpuasa selama 11 hari ataupun 10 malam, kita menghidupkan malam-malam Ramadan ataupun Ihya'u Ramadan, kita sampai kepada darajat orang-orang yang bertakwa, setidak-tidaknya orang-orang yang beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu suasana rindunya untuk beribadah pada malam-malam Ramadan setelah kita masuk kepada bahagian yang kedua, yakni 10 malam yang kedua. Begitulah kita lihat bagaimana maghfirah Allah Subhanahu wa taala, suasana rindu untuk beribadah. Begitu ketara sekali rumah-rumah kita bertukar menjadi madrasah Al-Quran, ahli Quran dan kita berlomba-lomba membaca dan bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga, menyemak dengan khusyuk seraya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita tadabbur satu lembar demi satu lembar. Begitulah sidang jamaah sahabat-sahabat Khazanah Islam. Setiap kali datangnya bulan Ramadan, maka kita akan menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan tilawatul Quran, dengan munajat dan sebagainya. Kita mengetahui apabila kehilangan salat malam ataupun tarawih, hati kita semakin mengeras selama 11 bulan, air mata mengering dan iman kita mula lemah. Maka dari itu ayuh, marilah kita hidupkan malam-malam Ramadan sebagaimana yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di mana maksudnya barang siapa yang meramaikan
menyemarakkan Ramadan dengan berpuasa di siang hari, berjuang di siang hari dan bertilawah qiyam malam-malam Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap-harapkan keredaan Allah dan keampunannya. Ayuh, marilah kita terus menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat-sahabat khazanah Islam, rumah kaum Muhajirin dan Ansar. Pada saat malam tiba berubah menjadi madrasah-madrasah Al-Quran, menjadi pusat tahfiz, mendidik generasi Al-Quran dan ahli keluarganya. Mereka bangun di 1/2 malam untuk qiyamul lail, munajat, istighfar, dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengenang kembali lembaran-lembaran hidupnya penuh dengan titik-titik hitam selama 11 bulan. Ayuh, apakah bentuk jihad pada bulan Ramadan bersama keluarga kita? Di antaranya ialah kita menyeruh mereka mentadabbur, membaca Al-Quran dan tadabbur dan mengkaji ayat-ayatnya. Begitu juga berazam untuk bangun malam seperti 10 akhir Ramadan dan berazam bersama ahli keluarga ihya Ramadan. Kita gerakkan ahli keluarga kita supaya sama-sama menghidupkan Ramadan dengan penuh imanan wahtisaban. Begitulah kita lihat sahabat-sahabat khazanah Islam. Bagaimana generasi khawasul khawas, generasi para anbiya, generasi para salihin, generasi para sahabat sudah diberitahu bahawa iman itu memiliki hakikat yang harus dibuktikan oleh seseorang yang benar-benar beriman, mukminuna haqqan. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir At-Tabrani, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Harith ibn Malik Al-Ansari, bahawa dia melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kamu berpagi-pagi ini? Dengan penuh keyakinan, Al-Harith mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku berpagi-pagi ini menjadi mukmin yang sebenarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menepuk bahunya seraya bertanya, "Unzur ya Harithah, unzur ma taqulun, unzur ma taqul, fa inna likulli syai'in haqiqah." Ingatlah wahai Harithah, lihatlah apa yang kamu katakan, perhatikanlah apa yang engkau telah ucapkan. Kerana setiap sesuatu itu memiliki hakikat yang sebenarnya. Fama haqiqatu imanika, maka apakah sebenarnya hakikat iman kamu? Maka Al-Harithah Al-Ansari mengatakan, sesungguhnya aku setiap kali apabila aku bangun, aku melihat keadaan ahli syurga saling ziarah menziarahi antara satu sama lain. Dan aku melihat bahawa ahli neraka mengerang kepanasan, kehausan, mengharap-harapkan air, dan begitu juga belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Harithah, sesungguhnya kamu telah mengerti, maka beristiqamalah dengan amalan kamu sehinggalah kamu bertemu dengan Allah. Begitulah keadaan sahabat ridwanullahu alaihim, yakni mereka menjadi mukminun haqqan, mukmin yang sejati, dan dibuktikan dengan amalan-amalan mereka. Begitulah keadaan kita, mudah-mudahan sahabat-sahabat khazanah Islam pada akhir-akhir, separuh akhir daripada Ramadan ini, marilah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan,
walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang melalui malam hari bersujud dan berdiri di hadapan Rabb mereka. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa in jannal masa'u fala tarahum illa sajidina. Apabila gelapnya malam, kamu tidak akan melihat mereka melainkan dalam keadaan sujud, rukuk, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun dan mata mereka digenangi oleh air mata takut bak hujan yang begitu lebat. Begitulah seruan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah, bangkitlah daripada malam itu melainkan sedikit. 1/2 malam ataupun kamu kurangkan darinya sedikit ataupun kamu tambahkan lagi dalam masa yang sama, warattilil qur'ana tartila. Kerana salat qiyamul lail tidak akan rasa nikmatnya melainkan dihidupkan sama dengan tartilul Quran. Barulah kita merasakan begitu nikmatnya qiyamul lail itu. Ayo, kita hidupkan gaya hidup sihat sepanjang Ramadan ini. Bangun 4:30 pagi. Kemudian kita bertilawah ataupun qiyam ataupun munajat beberapa lembaran-lembaran ataupun solat dengan qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Kemudian itu kita bersahur bersama ahli keluarga tersayang. Setelah bersahur kita sambung lagi 1 muka surat, 2 muka surat sebelum menjelang subuh. Kalau sekiranya mengizinkan kita bergegas solat subuh di masjid. Kemudian setelah itu kita pulang ke rumah berehat sebentar. Kemudian itu kita bertebar di atas muka bumi untuk mencari nafkah ataupun rezeki Allah. Kemudian kita pastikan kita dapat solat zuhur dan asar berjemaah. Kemudian itu kita duduk bersama ahli keluarga, bersama orang-orang salihin 10 minit, 15 minit sebelum berbuka puasa dengan banyaknya beristighfar, dengan banyaknya bertaubat kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat wajah kita dengan belas kasihan. Sahabat-sahabat khazanah Islam, apakah sebenarnya hikmah yang dikehendaki daripada kita apabila kita bangun di tengah malam untuk bersahur? Sebagaimana hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahur akluhu barakah fala tada'uhu walau an yajza' ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirun. Yang bermaksud Nabi SAW bersabda, makanlah sahur kerana pada sahur itu terdapat barakah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun sahur itu hanya dengan seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang bangun sahur dan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad 1064. Begitu juga, apakah di antara hikmah bersahur sahabat-sahabatku khazanah Islam? Yang dimaksudkan tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Fatasahharu, bersahurlah kerana sahur itu ada barakat. Dan janganlah kamu meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, kerana sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Dan seterusnya. Di sana ada 4 hikmah sebagaimana yang dihuraikan oleh alim ulama.
apakah yang dimaksudkan fa inna fis sahuri barakah? Pada waktu sahur itu ada barakatnya apabila kita bangun 3/4 malam, kerana itu adalah dinamakan sa'atul ijabah. Waktu-waktu istimewa untuk kita beristighfar, untuk kita berdoa dan memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mungkin pada makanan sahur itu ada barakah, yakni walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan beberapa biji kurma ataupun beberapa keping roti, dengan niat untuk berpuasa, maka insya-Allah dia akan memberikan kita tenaga dan bersemangat untuk terus berjuang di siang Ramadan. Yang ketiga, pada sahur itu ada barakah kerana Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Begitu juga yang keempat, sahabat-sahabat khazanah Islam, pada suasana yang hening itu terdapat pertautan hati di antara ahli keluarga ataupun dipanggil family bonding dan quality time. Ya, ini kita bersama ahli keluarga mungkin selama 11 bulan jarang-jarang bertemu dan makan semeja tadi. Maka inilah peluangnya. Kita bangun pada waktu-waktu istimewa untuk pertawatan hati antara suami isteri, bapa dan anak, anak dan bapa dan sebagainya. Kerana ketika itulah Allah dan para malaikatnya berselawat dan mendoakan mereka. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan sebagaimana firman Allah, di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga syuruhul hadis yang mengatakan ketika bersahur itu memiliki keberkatan. Antara bentuk barakat dari makan sahur adalah mampu memberi tenaga pada siang hari untuk kita terus berjuang, menguatkan semangat, meringankan beban bagi mereka yang berpuasa. Yang kedua, bersahurlah ketika kita sebagai mengambil barakat ataupun kebaikan dan kelebihan, walaupun hanya dengan seteguk air, beberapa biji kurma ataupun beberapa keping roti. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ini dengan mengatakan fa inna fis sahuril barakah, berkat pada sahur terhasil daripada sudut yang berbagai yang mana ulama melihatnya, di antaranya menghidupkan sunnah serta berlawanan bertentangan dengan golongan ahlul kitab. Mereka berpuasa namun mereka tidak bersahur, dan ia menguatkan tenaga dalam kita melakukan ibadah puasa sepanjang siang hari, dan begitu juga serta menambahkan semangat untuk beribadah di malam-malam hari dengan bertilawah, dengan berzikir, terus berdoa, kerana pada waktu sahur itu mustajab untuk berdoa. Seterusnya, fa inna fis sahuril barakah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur, yakni ke atas orang yang makan dan minum untuk bersahur. Selawat Allah atas orang yang bersahur adalah puji-pujiannya di hadapan para malaikatnya kepada hamba-hamba yang bersahur. Manakala selawat para malaikat ke atas mereka yang bersahur pula adalah doa keampunan. Mereka memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang bangun sahur. Dan begitu juga para malaikat memohon untuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada orang yang bangun sahur agar mereka tetap menambahkan ibadah saat-saat terakhir sebelum menjelang fajar. Seterusnya, waktu sahur itu sendiri pula termasuk antara dipanggil sa'atul ijabah ataupun waktu-waktu di mana mustajab doa. Waktu terbaik untuk kita bermunajat, beristighfar, bertaubat, dan waktu diampunkan bagi mereka memohon keampunan kerana ketika itu Allah turun di sama'id dunia, pada langit dunia, untuk bertanya hal min sa'ilin, adakah sesiapa yang nak bertanya ataupun meminta ataupun beristighfar ataupun bertaubat.
Yang keenam, keberkatan sahur terbagi kepada dua jenis keberkatan. Yang pertama, keberkatan syar'iyah, iaitu keberkatan dalam mengikut sunnah Nabi SAW dan ihya Ramadan, mendapat ganjaran dan pahala penyebab kepada berzikir, bermunajat, beristighfar dan menangis pada waktu-waktu sahur, dan begitu juga waktu mustajab doa serta beroleh keampunan Allah imanan wa ihtisaban. Seterusnya, maksud kedua keberkatan adalah yang pertama tadi keberkatan syar'iyah, yang kedua keberkatan badaniyah dari sudut fizikal badan kita, yakni keberkatan pada sahur itu memberi bekalan nutrisi, pemakanan dan tenaga serta vitality kepada badan kita supaya sihat dan cergas, menguatkan semangat untuk terus berpuasa dan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti tidak boleh tahan lapar ataupun sudah niat untuk berbuka dan sebagainya. Sebagaimana kita lihat puasa orang-orang awam ataupun sebahagian mereka di Gelang Serai, bagaimana siang-siang Ramadan mereka sanggup makan minum di halayak ramai. Dan sebagaimana sahabat-sahabatku khazanah Islam, hikmah kesihatan ketika kita berpuasa yakni membakar lemak dalam badan. Apabila kita berpuasa, dalam badan akan berkurangan sumber tenaga glikogen yang telah digunakan dahulu ataupun banyak karbon, dan secara tidak langsung ia merupakan detoxification, yakni pembuangan racun di dalam tubuh badan kita selama 11 bulan. Oleh itu badan perlu membakar lemak sebagai sumber tenaga. Hal ini boleh menyebabkan berat badan akan turun insya-Allah taala. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, hikmah kesihatan berpuasa berupaya menurunkan kolesterol LDL, low density lipoprotein tadi, dan begitu juga triglycerides, dan menaikkan kolesterol HDL, high density lipoprotein. Yang keempat, berpuasa juga boleh menurunkan kadar insulin resistant bagi mereka yang penderita diabetes ataupun kencing manis. Yang kelima, ada kajian menunjukkan secara saintifik bahawa dengan berpuasa menyebabkan sistem imun kita lebih kuat dan mantap, berupaya melawan sel-sel kanser biiznillah, dengan izin Allah. Begitulah keadaannya. Bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail dan tilawatul Quran, dengan beristighfar, munajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ashku ilaika di'fa quwwati, aku mengadu kepadamu ya Allah kelemahan diriku, wa qillatu hilati, dan kurangnya upayaku, dan begitu juga kehinaanku di hadapan manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba aba'ana wa riqaba aba'ina wa ummahatina wa akhawatina wa ikhwanina wa auladina wa banatina ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat